Hai, saya Naufal. Hai, saya Syahira. Hai, nama saya Aina Jiha. Hai, saya Ilyana. Di sini, kami ingin menyatakan kembali isi-isi penting daripada pembentangan kami tadi. Hai, saya Naufal. Di sini saya ingin menyimpul semula apa yang telah saya sampaikan tadi, iaitu mengenai perbezaan antara dasar dan isu. Dasar secara mudahnya merupakan rancangan yang disetujui secara rasmi sebagai asas pelaksanaan keputusan demi menangani sesuatu masalah negara. Manakala, isu pula merupakan rasa tidak puas hati rakyat atau kerajaan terhadap sesuatu masalah yang timbul sehingga sesuatu organisasi kerajaan menerima kritikan. Isu ini boleh dibangkit sama ada oleh rakyat ataupun kerajaan. Demi menangani isu tersebut, kerajaan mungkin akan menggubalkan dasar yang baharu ataupun membubarkan dasar yang lama. Hai, saya Ilyana. Di sini saya ingin menyatakan kembali definisi matlamat dan fungsi dasar awam. Apakah itu dasar awam? Dasar awam adalah sesuatu keputusan dalam bentuk pilihan dan penyelesaian kepada sesuatu masalah, suatu matlamat atau objektif, serangkaian program, sesuatu peruntukan, undang-undang atau peraturan. Dasar awam amat penting untuk negara kerana ia mempunyai dua matlamat besar, iaitu pertama, bagi menyelesaikan masalah kemasyarakatan dan nombor dua, bagi merealisasikan visi serta objektif kerajaan. Selari dengan matlamat yang ingin dicapai, kita bisa lihat dasar awam mempunyai fungsi iaitu bagi menyediakan tindakan yang sesuai untuk kerajaan dalam menyelesaikan masalah yang melanda masyarakat ataupun rakyat. Hai, nama saya Syahira. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri dasar awam. Terdapat 8 ciri-ciri dasar awam. Dasar awam adalah dinamis dan kompleks. Dasar awam yang digubal akan digunakan secara berterusan dan berubah bersesuaian dengan keadaan semasa. Selain itu, dasar awam melibatkan pelbagai komponen termasuk individu, masyarakat, kerajaan dan agensi-agensinya ataupun pihak yang berada di luar kerajaan seperti NGO. Seterusnya, keputusan tentang dasar melibatkan pelbagai-bagai keputusan mengenai sesuatu isu atau perkara yang berhubung dengan dasar tersebut. Dasar-dasar ini dibuat berlandaskan matlamat yang ingin dicapai pada masa hadapan. Takrif masa boleh terdiri dari jangka masa pendek, sederhana atau jangka masa panjang, bergantung kepada kemampuan untuk mencapai matlamat dasar. Bukan itu sahaja, pelaku utama atau pihak yang bertanggungjawab memberi input dalam proses penggubalan ialah kerajaan dan badan-badan di bawah kuasanya. Akhir sekali, dasar awam dilaksanakan bagi menjaga kepentingan umum secara keseluruhannya. Sekarang, mari kita beralih pula kepada tujuan kerajaan menggubal dasar awam. Dasar awam digubal bertujuan untuk meningkatkan kecekapan kaki tangan. Hal ini kerana kaki tangan dapat melaksanakan tugasan mereka secara lebih sistematik dengan adanya dasar-dasar ini. Selain itu, kos pengurusan dapat dikurangkan melalui pengiraan yang tepat agar kesan yang maksimum dapat diperoleh melalui kos yang minimum. Seterusnya, dasar awam juga digubal untuk meletakkan asas pentadbiran dan organisasi. Tambahan lagi, dasar ini bertujuan sebagai panduan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan agar tidak tersasar dari matlamat sebenar. Di samping itu, dasar awam bertujuan untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan sesuatu amalan baik dipraktikkan. Hai, saya Aina Jiha. Saya akan membentangkan tentang pelaksanaan dasar kerajaan. Terdapat 3 kategori pelaksanaan dasar kerajaan iaitu dasar berkaitan ekonomi negara, dasar sosial dan juga dasar luar negara. Untuk dasar yang pertama ialah dasar berkaitan ekonomi negara. Terdapat pelbagai contoh yang dapat dikaitkan dengan dasar berkaitan ekonomi negara seperti dasar pembangunan nasional, dasar ekonomi baru, dasar perindustrian negara, dasar pertanian negara, dasar penswastaan dan dasar pensyarikatan. Untuk pelaksanaan dasar kerajaan yang kedua pula ialah dasar sosial. Antara contoh yang terlibat dalam dasar sosial ialah dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar warga emas, dasar belia negara, dasar wanita negara, dasar bersih cekap dan amanah, dasar pandang ke timur, dasar kebajikan masyarakat, kepimpinan melalui teladan dan juga penerapan nilai-nilai murni.
Pelaksanaan dasar kerajaan yang terakhir ialah dasar luar negara. Antara contoh dalam dasar luar negara ialah ASEAN, OIC, PBB, Commonwealth, NEM, isu pembebasan Palestin dan juga isu-isu antarabangsa seperti pelarian, kebuluran, kerjasama sosial dan lain-lain. Terdapat 4 cara pelaksanaan dasar kerajaan ini dapat dilakukan. Yang pertama sekali ialah melalui undang-undang, yang kedua ialah rancangan, yang ketiga ialah program dan yang terakhir ialah melalui projek. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Nandri. 谢谢大家，再见。